Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan teruskan lagi dengan topik yang baru. InsyaAllah ini adalah last topik kita ya. Untuk tahun 4, ini adalah last topik kita iaitu teknologi. Alright, so teknologi ni sebenarnya tak susah sebab ada kat sekeliling kita je. Cumanya dia macam agak banyak kesahan dia. Okay, jadi kita akan tengok, Umi akan bincangkan untuk kelas kali ni. Okey, kita tengok dulu apakah dia teknologi. Okey, apa dia teknologi? So teknologi ni dicipta untuk mengatasi had keupayaan manusia. So maksudnya kita ni ada keupayaan. Contohnya macam mata kita dah rabun tak nampak dan kita kena pakai cermin mata. Cermin mata adalah teknologi. Okey, so kita tengok ada perkara yang manusia boleh lakukan. Okey, apa dia yang manusia boleh lakukan? Mendengar bunyi huruf, kita boleh dengar. Mengingat fakta tertentu, tapi lama kan? Itu kita punya had keupayaan kita. Tengok apa lagi manusia boleh buat. Mengambil barang di tempat yang rendah, melakukan pengiraan mudah, nak kira congak-congak boleh, tapi kalau dah banyak sangat kita kena guna kalkulator. So kalkulator tu teknologi. Okey. Melihat objek dekat. Okey, so bolehlah kita nak tengok kalau dekat. Kalau terlampau kecil, kita kena guna mikroskop. Itu adalah teknologi. So kita tengok kat sini, perkara yang tidak boleh manusia lakukan. So kita ada had kat sini. Apa dia? Berlari dengan sangat laju. Kita tak boleh nak lari terlampau laju. Contohnya kita nak kaki kita boleh berlari tapi tak boleh terlampau laju. Ada had dia. Melakukan pengiraan yang kompleks. So yang ni tadilah Umi kata kita kena guna kalkulator. Mengingat terlampau banyak nombor. Contoh nombor macam ni kan, nak ingat banyak-banyak ni, kita tak boleh nak ingat. So, kita akan ada komputer untuk tolong ingatkan data kita. Okay, mengangkat objek yang sangat berat. Contohnya kita ada kren. Kren ni teknologi. Okay, mendengar bunyi yang sangat perlahan. So ada contoh stetoskop yang doktor guna tu kan. Stetoskop. Kita boleh dengar. Tapi kalau kita letak je telinga kita dekat dada, tak boleh dengar. Tapi bila guna stetoskop, kita boleh dengar. Okay. Kita tengok seterusnya. Peralatan untuk mengatasi had keupayaan manusia. Okay. Contoh komputer. Kita tak boleh nak ingat data yang banyak guna komputer. Mikroskop untuk lihat objek seni ataupun objek yang kecil. Kita guna mikroskop. Teropong objek yang jauh. Kita guna teropong. Mata kita tak boleh nampak kan. Okey. Teleskop untuk tengok bulan, ke bintang ke kan. Okey. Stetoskop untuk dengar bunyi degupan jantung. Ni kita tak boleh dengar. Dengan telinga saya tak boleh dengar. Kren untuk angkat benda yang terlampau berat. Apa lagi sini? Kanta pembesar untuk tengok objek halus. Nak besarkan dia kan. Kalkulator untuk mengira dengan nombor yang banyak. Kira kompleks. Benda yang kompleks kita nak kira guna kalkulator. Kereta. Kita tak boleh nak lari laju tapi nak cepat sampai naik kereta. Ataupun kapal terbang. Mikrofon. Suara kita tak kuat tapi kita nak orang dengar. Kan guna mikrofon. Telefon. Nak call orang. Susah nak berhubung kan. Jadi kita guna telefon ataupun alat bantu pendengaran untuk orang yang kurang dengar. Okey, kurang pendengaran. Alright. So kita tengok aplikasi pengetahuan sains dalam teknologi. Okey. Kita ada ilmu sains, kita nak gunakan dalam teknologi untuk memudahkan kerja. Okey, teknologi sebenarnya untuk memudahkan kerja kita. Okey, contohnya macam kren. Okey, kren ni kat sini dia ada sistem digunakan iaitu ni kita panggil sebagai takal. Takal ni kita gunakan untuk mengangkat beban yang berat. So dia dah memudahkan kerja ataupun sifat keapungan bahan digunakan untuk buat sampan atau kapal. So digunakan prinsip ni untuk cipta kapal yang lebih besar, so teknologi dia lebih hebat. Itu digabungkan pengetahuan sains untuk menghasilkan teknologi yang lebih canggih. Okay, kita tengok perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. Okay, tengok dia refer pada pertanian saja dulu. So, mula bertani dengan alat guna apa sebelum mula-mulanya? Guna batu, guna tulang dia
gembur tanah guna tulang, guna ranting, mula-mula dia bertani dulu. Lepas tu penemuan logam dan ciptaan baru. Dia gunakan benda-benda baru, gabungan baru, contoh cangkul, sudah ringan sikit lah, tak adalah guna tulang kan. Sabit, nak potong kayu, dah senang. Okay, tugal, dia nak gembur tanah, dah guna haiwan, dah ringan sikit kerja dia. Tapi bila dia dah ada perkembangan teknologi, dia dah guna benda yang lagi canggih. Jentera peladangan, jentera penuai, lepas tu traktor untuk membajak tanah, jimatkan kos buruh. Kenapa dia guna ni? Dah jimat kos buruh sebab dia dah guna mesin, dia dah guna traktor, dah tak payah guna orang dah nak tarik tempat tuai padi tu kan. Masa pun jimat, tenaga pun jimat. So peningkatan kuantiti dan kualiti hasil. Sebab dah senang kat situ kan. Alright, so kita tengok seterusnya. Topik ni senang. Dia macam agak banyak tapi memang dia senang saja. Okey, kita tengok seterusnya. Perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan darat. Darat. Kita tengok mula-mula orang guna apa? Basikal je. Okey, tapi basikal jenis macam mana? Tengok mula-mula jenis macam ni. Kelakar kan? Tapi orang dulu guna ni. Lepas tu dia berkembang. Yang ni basikal ni sekarang pun ada yang guna kan. Okey, lepas tu pergi kepada mana? Perkembangan kereta. Nampak tak? Mula-mula kereta jenis macam ni. Lepas tu dia berkembang, jadi beta, last-last, kereta canggih kita sekarang. Lepas tu kita tengok pula kereta api. So kalau pengangkutan darat, awak semuanya yang berjalan kat darat je lah. Awak kena bergantung pada soalan. Dia nak pengangkutan dekat mana, okay? Perkembangan kereta api, kita tengok mula-mula enjin wap. Lepas tu guna diesel. Sekarang dah guna elektrik. Enjin wap ni dia kena bakar bahan api untuk dia bergerak, okay? Lepas tu dah guna minyak. Sekarang dah guna elektrik. So memang dah maju lah. Kita tengok pula untuk teknologi dalam bidang pengangkutan air. Okay, mula-mula rakit. Yang pertama rakit. Kedua kapal layar. Ketiga enjin wap dia bakar kan. Keempat enjin diesel. Dia guna minyak dah senang kat situ. Okay, seterusnya kita tengok pengangkutan udara. Pengangkutan udara mula-mula dulu apa? Ni guna belon udara panas. Okay, mula-mula yang ni belon udara panas, lepas tu dia guna yang ni, lepas tu dia guna yang ni. Yang bersayap kayu macam ni, lepas tu barulah guna kapal terbang. Okay, yang ni memang kita boleh fikir sendirilah dia punya perkembangan dia. Kita boleh agak lah daripada perkembangan dia tu. Lepas tu kita tengok seterusnya adalah perkembangan teknologi dalam bidang pembinaan bangunan. Okay, kita tengok pembinaan bangunan. Zaman dahulu untuk berlindung kita buat bangunan hanya untuk berlindung daripada sejuk, hujan, panas dan binatang buas sahaja. So apa caranya? Dia pun bina pondok, kemah, sekadar boleh tinggal sahaja. Tinggal dan selamat. Itu sahaja, tak ada nak cantik-cantik dah. Okay, jadi dia buatlah pondok, kemah. Dia menggunakan apa? Bahan-bahan dia pun kulit binatang, tanah, buluh, semua yang ada dekat sekeliling. Okay, dia ambil, dia cantum-cantum, macam tu je. Itu zaman dulu. Tapi tengok zaman sekarang dia dah upgrade. Gunakan kayu, gunakan kaca, tengok dia gunakan simen, ada power lah, batu bata, besi, dah lebih kukuh. Okay, macam yang ni kurang kukuh lah, tak tahan lama. Tapi kalau macam ni dah guna batu bata tu lebih tahan lama. Alright, tu kita tengok. Dia guna, tengok dia bina. Siap ada jambatan ni lagi, lepas tu ada KLCC, menara berkembar. Tu memang canggih lah. Okay, itu untuk pembinaan bangunan. Okay, daripada atap-atap rembia je dia dah guna zinc semua kan. Okay. Seterusnya adalah bidang komunikasi. Okay, dipecahkan pada banyak bidang. Okay. Kita tengok zaman dulu nak berkomunikasi macam kita telefon sekarang kan. Dia ni nak bagi ni guna isyarat asap. Guna asap, bakar asap, tahulah kat sana ada orang tu kena hantar isyarat. Lukis dekat dinding gua. So dia akan ada cerita-cerita lah dekat dinding gua tu. Pukul gendam, burung merpati sebagai agent post. Dia ikat kat kaki burung tu. Okay, kaki burung tu dia ikat, ada kertas kat situ. Macam tu. So burung ni akan terbang hantar. Ni selalulah kita tengok kat TV kan. Alright, so seterusnya kita tengok zaman sekarang. Apa yang berlaku? Kita dah ada telefon pintar, komputer, penciptaan satelit, dah ada satelit, television, radio, wireless,
penciptaan telefon, penciptaan telegraf. Okay. So kita tengok itu beza dia lah, dia dah makin canggih dia punya. Yang ni dah zaman dulu punya, nampak ni zaman dulu punya. Ni telefon zaman dulu letak macam ni. Tapi sekarang kita telefon, kita panggil telefon pintar. Alright. So kita tengok perkembangan dalam bidang perubatan. Okay. Kalau zaman dulu, ilmu perubatan disimpan dalam manuskrip lama, dia tulis dalam buku. Okay, dia tulis dalam buku macam tu, ada manuskrip dia. Manusia mencipta ubat daripada daun dan akar kayu, tumbuhan herba. Semuanya bergantung pada tumbuh-tumbuhan sahaja. Itu zaman dulu punya perubatan. Tapi kita tengok bila dah makin moden, kita tengok zaman moden, ubatan moden, kita ada vaksin, anti-vaksin. Lepas tu kita tengok ubat dia pun dah canggih-canggih, dalam bentuk macam ni, tak ada dah harus herba-herba akar kayu. Penggunaan dia pun dulu mikroskop dia macam ni, macam bola macam kita main rounders punya kayu kan. Tapi zaman sekarang mikroskop kita dah canggih. Kita letak kita punya sampel kita letak kat sini, kita boleh tengok. Sekejap ni. Okay. So kita tengok, kita letak sampel kat sini. Dia akan jadi canggih lah. Kita boleh nampak dia punya. Okay, sekejap ni. Alright. Okay, dia akan jadi, kita boleh nampak kita punya sampel lah. Kita boleh letak sampel kita kat sini untuk mikroskop. Alright, so kita tengok, kita ada sikit satu ni lagi. Okay. Okay, ni bahagian terakhir lah ya. Alright, kita tengok kat sini, kebaikan teknologi. Kenapa kita kena guna teknologi ni tadi? Apa bagusnya? So, akan memendekkan masa. Ni awak boleh fikirlah, kalau dia bagi jawapan pilihan, awak boleh pilih. Itu meningkatkan hasil pertanian, sebab kita dah guna traktor, semua dah tak guna haiwan kan. Membolehkan rumah dibina di lereng bukit. Ni banyak lagi lah ni. Tolong itu pada jadual ni. Umi tak nak sentuh yang tu. Keburukan teknologi apa dia? Ada keburukan ke? Okay, semua benda ada kebaikan, ada keburukan. Penciptaan senjata moden. Okay, meningkatkan kadar jenayah. Penyalahgunaan dadah sebab ubat-ubatan yang canggih. Alat komunikasi menyebabkan pengaruh negatif. Perkembangan tak terkawal. Sebabnya kehabisan sumber semula jadi. Okay, banyak ni, tolong isi balik pada Umi punya nota ya. Keperluan penciptaan teknologi baru. Kenapa nak kena cipta benda baru? Untuk menambah baik teknologi semasa. Contoh macam awak tengok telefon kan. Dulu telefon ni yang ketik-ketik bulat-bulat ni. Lepas tu tekan. Sekarang tak payah, semua slide je guna cari. So kita boleh mengurangkan penggunaan petrol, boleh mengurangkan pencemaran. So dan kita akan lebih menghargai sumber alam kita. Pembalakan terkawal supaya kepupusan haiwan tak berlaku, tumbuhan pun tak pupus, alam semula jadi elok. Mengurangkan pelombongan logam. Ni pelombongan logam. Sebab mengitar semula logam. So logam yang ada tu kita boleh itar semula. Menggunakan semula logam. Sama lah ni, menggunakan semula ataupun kita itar semula. Mencari sumber alternatif mengganti petroleum. Okay, itu dia kita punya perkembangan teknologi. Itu sahaja, tak susah pun. Cumanya akan ada satu soalan, dia akan minta kita bezakan. Contoh macam telefon, awak kena tahu apa dia telegraf ataupun faksimile, benda-benda ni. Faksimile ni kita fax kertas kan. Ni dah canggih lah ni. Kita fax kertas ni. Kita fax kertas. So, cuba tanya ibu bapa awak apa dia fax, ataupun awak boleh tolong Google apa dia, apa maksud faksimile. Itu adalah perkembangan cara untuk kita hantar surat macam tu. Okay, nanti kita akan tengok soalan